Hai, sila subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus menyokong channel Katekis Anthony. Pada hari ini, saya akan membawa kita dalam perjalanan menuju ke Ulu Tinjar. Oleh itu, kita akan melalui jalan balak, yaitu jalan milik company pembalakan, untuk sampai ke kampung yang akan kita tuju pada hari ini. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan kita tentang kehadiran sebuah etnik minoriti di kawasan Ulu Tinjar, yaitu Penan Paro ataupun Penan Nyewung. Ini adalah perkampungan Penan Paro atau Penan Nyewung di Ulu Tinjar, yaitu Kampung Apau Nyaring, antara kampung yang didiami oleh penduduk Penan Nyewung ataupun Penan Paro ini. Mengikut sejarah daripada orang-orang tua, Penan Paro ataupun Penan Nyewung ini berasal dari Paro yang berada di Ulu Dapoi sebelum berpindah ke beberapa tempat di kawasan Ulu Sungai Tinjar ataupun Sungai Nyebong. Antara tempat penghijrahan atau perpindahan penduduk Penan dari Sungai Paro di Ulu Dapoi adalah Kampung Long Liau yang masih dapat kita lihat sampai hari ini. Dari Sungai Paro, penduduk Penan ini berpindah ke Sungai Nyebong, di mana beberapa kampung masih ada di tebingan Sungai Nyebong sampai hari ini, termasuklah Kampung Long Liau dan Kampung Long Buken. Pada asalnya hanyalah sebuah kampung sebelum sebahagian daripada masyarakat yang berada di Long Liau seterusnya berpindah ke Long Buken. Ini adalah Kampung Long Buken yang masih ada sampai hari ini dan hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di sini. Dari Long Buken, sebahagian lagi berpindah ke Long Sengong ataupun Long Lobang dan masih menetap di kampung tersebut sampai hari ini. Sebelum berpindah randah, pada asalnya penduduk Penan Paro ini hanyalah satu kampung sahaja di Sungai Paro, Ulu Dapoi, dan hari ini kampung sudah terbagi kepada 5, yaitu Long Liau, Apau Nyaring, Long Krong Payau, Long Buken dan Long Lobang ataupun Long Sengong Tinjar. Disebabkan percampuran bersama suku kaum yang lain di Sungai Dapoi pada suatu masa dahulu, kebudayaan Penan Paro tidaklah jauh bezanya dengan masyarakat Ulu yang lain. Dari segi kebudayaan, upacara keagamaan, perkuburan dan sebagainya tidak jauh bezanya dengan masyarakat orang Ulu yang berada di Tinjar. Selain itu, masyarakat Penan Paro juga mengamalkan adat maren, ripen dan panyen, di mana seseorang yang ingin dilantik untuk menjadi ketua kampung atau ketua masyarakat hendaklah dari keturunan maren ini. Sebelum kedatangan agama Kristen, penduduk Penan Paro ini memegang berbagai agama animisme. Ini termasuklah pemujaan terhadap alam, pokok, batu, gunung dan sebagainya. Selepas itu, beberapa agama baru muncul seperti Bungan, Dayung, dan beberapa agama-agama yang lain. Tidak hairanlah jika kita mendapati bahawa unsur-unsur keagamaan animisme, Bungan, Dayung, dan lain-lain ini masih mempengaruhi sebahagian kehidupan masyarakat Penan Paro, terutamanya yang masih belum menganuti agama Kristian. Dari segi bahasa dan percakapan pula, Penan Paro menggunakan si sebagai permulaan penggunaan ayat. Contohnya, ciran, cukat, cahat, cemah. Dan dari segi intonasi pula, intonasi yang digunakan agak kasar dan suara agak tinggi. Mengikut cerita orang-orang tua, ini disebabkan faktor kehidupan masyarakat pada masa dahulu yang tinggal di hulu sungai, di mana sungai itu berjeram dan deras sehingga suara tidak kedengaran semasa mereka bercakap di atas perahu. Oleh itu mereka haruslah menggunakan suara yang tinggi supaya dapat didengari oleh orang lain. Biar mati anak, jangan mati adat. Walaupun dunia makin maju, namun kebudayaan tidak dapat dilupakan. Pada hari ini, kita masih dapat melihat bahwa tari-tarian dan lagu-lagu tradisional masih dimainkan dalam majlis-majlis
keramaian di kampung-kampung Penan Paro. Harapan kita semoga tradisi ini diteruskan kepada generasi akan datang, supaya adat kebudayaan kita tidak lenyap di telan zaman. Dari segi pengangkutan pula, beberapa kampung Penan Paro masih menggunakan jalan air sebagai jalan pengangkutan disebabkan tidak ada jalan bala ataupun jalan raya untuk sampai ke kampung-kampung ini. Oleh itu, penduduk kampung Penan Paro haruslah menguasai teknik menggunakan enjin sangkut ini dan juga teknik menggunakan perahu. Sungai-sungai di hulu Sungai Tinjar ini atau Penyewung ini sangat mencabar dengan jeram dan batu-batu. Dari segi kepercayaan dan agama pada hari ini, penduduk Penan Paro memeluk agama Kristen, yaitu agama Kristen Roman Katolik dan sebahagian Sidang Injil Borneo. Padri Milhil membawakan agama Katolik ke kawasan Penan Paro ataupun Nyewung ini pada suatu masa dahulu, dan kepercayaan ini terus berkembang dalam kehidupan kebudayaan dan juga dalam adat istiadat masyarakat Penan Paro. Agama Kristen memainkan peranan penting dalam kehidupan penduduk Penan Paro. Agama ini telah mengubah aspek kehidupan, yang termasuklah banyak di kalangan penduduk Penan Paro pada hari ini telah mendapat pendidikan dan pendedahan tentang kehidupan dunia yang lebih moden kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Selain itu, agama Kristen memainkan peranan penting dalam adat istiadat. Ini termasuklah adat pemakaman dan penguburan kaum Penan Paro. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai.